anak naik dah. Page pondok. Tak apa biar. So, ya tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ilal Habib Utsman bin Abdullah wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, petang ni insya-Allah tengah hari ni kita akan mula bacaan kitab Sifat 20. Jadi kitab Sifat 20 ni seringkah-ringkah kitab lah kita boleh anggap ke. Dan kitab ni juga boleh dikatakan kitab yang mana bukan sekadar kita belajar berkaitan dengan akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah, serta pula kitab ni mendatangkan hakikat dengan kita beriman setiap sifat 20 yang kita pelajari ni, apa yang perlu kita kerjakan di atas tiap-tiap apa yang kita iktikadkan itu. Cuma naskah ada di kita ni kita moden dah sikit, sebab kalau kita asal dia dengan apa betul, jadi itu cara asal kitab dia lah. Tapi mudah-mudahan dengan usaha-usaha bagi nak memudahkan setiap kita pelajari ni, Allah Ta'ala bagi kita tu ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi nama kitab pun kitab Sifat 20. Sifat kita dah mengaji dah. Sifat, apa dia sifat? Maqama bi ghairih. Benda yang ada pada benda lain itu dia panggil sifat. Berbeza zat maqama bi nafsih. Benda yang berdiri sendiri. Jadi Allah Ta'ala tu ialah zat yang bersifat, bukan sifat tidak. Sekarang ni kita tengok banyak ajaran-ajaran menyeleweng lah.
Mungkin orang tu tersalah sebut ko, atau memang sebegitu yang dia berpegang, wallahu a'lam. Tapi banyak kita bimbang di masyarakat awam ni, takut tak ada tempat mereka nak rujuk apa ajaran hak sebenarnya, hak perlu kita imani. Jadi kita kembalilah kepada kitab-kitab ulama yang sebelum ini, yang benar, yang diyakini dengan akidah mereka, berbetulan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Sifat 20. Sifat 20 ni pun di awal-awal lagi, kadang-kadang orang kita iktikad sifat Tuhan ni ada 20 je. Salah. Sifat Allah Ta'ala, setiap sifat kesempurnaan ialah sifat Allah Ta'ala. Kullu kamali yaliku bizatihi. Tiap-tiap sifat kesempurnaan, maka itu sifat Allah Ta'ala. Jadi bukan 20 je sifat Tuhan tu, tidak. Lepas tu 20 sifat ni, kata duk mengaji sifat 20, hak ni dia panggil secara apa dia panggil? Secara tafsili. Secara tafsili wajib kita ni kena iktikad di Allah Ta'ala ni 20 sifat. Di atas apa ni? Di atas pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tanda situ. Tanda sifat 20 ni di atas pegangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni siapa dia? Anak murid bagi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Imam Abu Mansur Al-Maturidi, anak murid bagi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Jadi berapa dia kata kena kita tahu secara tafsili sifat Allah Ta'ala, iaitu 20 sifat. Kena tahu satu-satu. Dari 20 sifat tu ada berapa sifat? 4 sifat. Secara umumnya 4 sifat. Mana? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'anin, dan sifat maknawiyah. Boleh? 4 sifat ni kena iktikad ada di Allah Ta'ala, dia kena tahu secara tafsili. Jadi pandangan hak kata kena tahu 20 sifat serta kita iktikad ada pada Allah ni, dia panggil kaul yang mengisbatkan hal. Tanda. 20 sifat ni Imam Abu Mansur Al-Maturidi ialah pandangan yang mensabitkan ahwal. Pandangan yang mensabitkan ahwal. Ahwal tu mana? Iaitu sifat maknawiyah tu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman. Tu pandangan bagi puak yang mensabitkan ahwal. Boleh. Ada satu lagi pandangan memadai kita tahu secara detail, secara tafsilinya hanyalah 13 sifat. Hanyalah 13 sifat. Iaitu pandangan siapa? Iaitu pandangan guru bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Jadi dia kata tak perlu nak kira suku kaunuhu tu, kerana maknawiyah tu ada dah di dalam kandungan sifat ma'ani. Boleh. 20 sifat pandangan siapa? Abu Mansur Al-Maturidi. Hak kata 13 sifat saja pandangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Jadi dia tak menafikan sifat maknawiyah, cuma dia kata tak perlu dikira asing. Itu saja. Bukan dia kata tak ada sifat maknawiyah di Allah, tidak. Keadaan Tuhan kuasa, keadaan Tuhan kehendak itu ada di Allah Ta'ala. Cuma bukannya kena kira suku. Itu saja perbezaan. Jadi kita di Majlis Ugama Islam Kelantan ni, Majlis Ugama Islam Kelantan buat lagu mana? Iaitu kita kena iktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah. Mana iktikad ahli sunnah wal jamaah? Iaitu dalam kurungan pula dia buat Asy'ariyah dan Maturidi. Kena Asy'ariyah dan Maturidi.
Ni ulama-ulama dulu mari nak tolong selamatkan kita awal-awal dah. Sebab bimbang ulama nampak dah kekecelaruan yang akan berlaku di masyarakat kita kemudian hari ni. Siapa jadi macam ni tu, ulama ni mari mikir awal-awal lagi dah. Nampak tak? Kita ni mujurlah ada ulama mari tolong mikir ke kita. Tapi iyalah ulama mari mikir ke kita tu, kita kena mengaji lah guano i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidi ni. Ulama tolong dia dah ke kita. Hak ni i'tiqad yang sebenar. Boleh. Kita masuk terus kepada pendahuluan kitab. Muka surat berapa pendahuluan kitab dia ni? Jadi tanda molek hak kitab kata sifat 20 tu. Kita pergi pada muka surat 3. Ni hak naskah di saya ni muka surat 3 tu pendahuluan kitab daripada muallif. Hak ke muka surat 2 ni daripada penyusung hak baru. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tanda betul-betul. Allah tanda di perkataan lafaz Allah tu. Kita ambil isi hak penting-penting je lah. Nak huruf panjang-panjang tu takut jadi jemu pula masyarakat awam kita. Nak ambil hak lepas fardu'ain ini. Allah tu nama bagi Tuhan. Allah nama bagi Tuhan. Tuhannya mana? Tuhan tu ialah satu zat yang bersifat dengan kamalat. Tu Tuhan. Tuhan tu kena kepada satu zat yang bersifat dengan kamalat. Itu Tuhan. Satu zat yang bersifat dengan kamalat. Apa kamalat? Yakni satu zat yang bersifat dengan kesempurnaan. Boleh. Biar kena Allah ni. Ni kadang-kadang kita duk kata Allah tu Tuhan betul. Dah secara mudah. Tetapi lafaz Allah tu ialah kena kepada nama. Bukan kena kepada Tuhan. Kalau nak cakap mudah betul dah. Allah Ta'ala Tuhan kita. Tetapi secara detailnya Allah Ta'ala tu kena kepada nama bagi Tuhan yang bersifat dengan kamalat. Allah tu nama bagi Tuhan yang bersifat dengan kamalat. Apa kamalat? Iaitu bersifat dengan kesempurnaan. Bersifat dengan kesempurnaan. Mana tanda pada Allah tu ni? Allah nama bagi Tuhan yang bersifat dengan kesempurnaan. Ahlan. Kesempurnaan tu iaitu bersifat dengan istighna dan bersifat dengan iftikar. Nak biar masyarakat kita kena betul ni. Ambil hak basic-basic saja. Tak perlu nak ambil hak susah-susah lah, ni basic dah. Bagi nak kenalkan Allah tu. Allah tu nama bagi Tuhan yang bersifat dengan kesempurnaan. Khalas, titik di situ. Baik, kita nak hurai pada kata kesempurnaan tu macam mana? Bahagi dengan dua pula. Mana kesempurnaan? Iaitu bersifat dengan istighna, bersifat dengan iftikar. Kita baru masuk kataan Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Allah baru kita bagi duk hurai di sini. Jadi Allah ni nama bagi satu Tuhan yang bersifat dengan kesempurnaan. Kesempurnaan tu macam mana? Istighna dan iftikar. Apa maksud istighna? Istighna ni maksudnya dia tu mesti terkaya. Terkaya dengan makna dia tu tidak berhajat kepada siapa-siapa. Tu maksud kata terkaya. Terkaya maksudnya dia tak berhajat kepada siapa-siapa. Kalau dia berhajat kepada salah satu zat, maka dia tak boleh jadi Tuhan. Ni hak berlaku di masyarakat kita. Siapa ada yang mengaku Nabi, mengaku Tuhan ke apa, semua masyarakat boleh terikut. Kerana dia tak kenal ke basic dalam agama. Walaupun dia tu dah orang panggil
keilmuan nisbah pengajian itu dah tinggi sekalipun, tetapi kejahilan dalam agama tu menebar. Hingga banyaklah timbul ajaran-ajaran sesat sekarang ni. Yang sedar dengan sesat tu satu, yang tak sedar dengan sesat itu, tu lebih bahaya. Benda tu sesat tapi tak dilihat kata sesat. Ini lebih bahaya. Istighna yang pertama terkaya, dia tak berhajat pada siapa-siapa. Itu yang kita belajar malam tu, kitab Hud-Hudi tu, mana masuk bawah istighna. Mestilah dia tu bersifat dengan wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsih. Boleh. Sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Masuk pada kata istighna terkaya Allah Ta'ala. Tu pendahuluan nanti kita akan maklumkan pula. Yang kedua, mestilah dia tu bersifat dengan iftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Yang kedua, mestilah dia tu bersifat dengan iftiqar kullu ma adahu ilaihi. Apa maksud iftiqar? Iaitu semua makhluk yang lain mesti berhajat kepada Allah Ta'ala sahaja. Semua makhluk yang lain mesti berhajat kepada Allah Ta'ala sahaja. Pada nak bergerak, pada nak pejam mata, nak buka mata, nak berkelip mata, nak bernafas, semuanya tak akan lepas daripada Allah Ta'ala. Dan semua benda tu Allah Ta'ala telah menentukan pada azali lagi. Sekarang nak berlaku di kita belajar agama, Allah Ta'ala telah tentu dah daripada dahulu. Dengan sebab apa? Sebab banyak benda-benda yang disalah sebut oleh orang-orang yang terkadang dipercayai dengan agamanya tapi tersalah juga pada menghuraikan agama. Maka kita pun mencari benda hak sebenarnya macam mana? Maka kita pun kenalah agama, belajarlah agama. Jadi tu ada hikmah dia. Hikmah adanya orang-orang sebegini ni, menyebabkan orang lain pun nak cari benda kebenaran tu apa. Jadi kebenarannya begitulah. Semua benda ni tak terlepas daripada Allah. Maka bagaimana boleh ada orang kata sesuatu benda ni Allah Ta'ala tak menentu. Kita saja pilih. Kita nak jadi baik ke nak jadi buruk. Salah. Nanti kita akan hurah dalam bab dia. Cuma sekarang kita boleh faham Allah tu ialah nama bagi Tuhan yang bersifat dengan kesempurnaan. Khalas. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahman sifat yang pertama. Ar-Rahim sifat yang kedua. Ar-Rahman yakni bersifat dengan pemurah. Pemurah Allah Ta'ala dia bagi kepada semua makhluk. Dengan syarat dengan syarat dia menjadikan sunnatullah, dia menjadikan kebiasaannya dengan kata manjadda wajad. Tetapi ini pun tak tentu juga. Kadang-kadang orang tu berusaha pun Tuhan bagi. Tuhan bagi. Orang berusaha dia tak dapat pun ada. Bukan mestinya begitu. Cuma di atas kebiasaannya, di atas sifat pemurah Allah Ta'ala, siapa dia berusaha, dia dapat. Walaupun dia ni bukan orang beriman. Habis atas muka dunia sajalah. Dan dunia ni bukan tempat nilaian ukuran seseorang kejayaan atau tidak berjaya seseorang. Bukan ukuran dia. Ar-Rahim, Ar-Rahim Tuhan yang bersifat penyayang. Penyayang iaitu Tuhan tadi memberikan kebaikan kepada orang beriman dengan diberikan nikmat-nikmat syurga disebabkan amal soleh yang mereka kerjakan. Ini pun satu. Ada orang kata perbuatan baik kita tak memasukkan kita dalam syurga. Ini kadang-kadang perkataan itu nak jadi kepada salah faham. Ya, ada hadis Nabi SAW mari duk kata secara mafhumnya, kita masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Boleh? Sahabat tanya, walaupun kami Rasulullah? Ya, walaupun aku masuk syurga dengan rahmat Allah. Kalau begitu tak perlu nak buat ibadat lah. Begitu kau? Salah pada fahaman tu.
Sedangkan banyak sekali hadis Nabi menjaminkan dengan syurga dengan buat amalan ini, amalan ini. Tu Nabi SAW kata masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amalan. Macam mana? Jadi kita hipungkan dengan nas-nas tadi, dengan maknanya kita ni diberi hidayat taufik dengan buat amal tu ialah satu alamat dah kita ni akan mendapat rahmat kasih sayang Allah dengan dimasuk kepada syurga Allah Ta'ala. Bukan maksud kata masuk syurga dengan rahmat tak payah buat amal. Tu salah faham juga tu. Tak belajar tu. Saya pernah sebut begitu. Kita kata perbanyakkan amal kita. Kita tak tahu dengan amal apa kita masuk syurga. Ada orang iktiraf. Dia kata, tidakkah kita masuk syurga dengan rahmat Allah? Apa maksud dengan amalan? Ya tak faham. Tak. Mengaji sehadis, lepas tu nak iktiraf orang. Jadi rosak pahamnya tu. Ngaji banyak sikit baru boleh faham. Kita pun tak pandai juga. Bukan kata kita pandai. Tapi demo mari iktiraf gitu, salah cara tegur. Lepas tu kalau betul demo nak kepada kebaikan, demo mesej personal kita, Ustaz maaf, saya nampak macam tak betul apa Ustaz cakap. Saya nampak begini Ustaz, macam mana Ustaz? Ni tegur kita. Depan orang ramai dengan keadaan kita pun tak faham. Tu salah tu. Boleh ni. Memang masuk syurga dengan rahmat Allah, tetapi dalam keadaan kita saat ni tu menjadikan asbab musababnya Tuhan suruh kita buat amal. Tapi amal ibadah kita hak manusia Tuhan nak terima tu tengok. Sebab tu dalam kitab hak kita baca hadis tu, diriwayatkan Sayyidina Umar ni tak kala dia mati, wafat Sayyidina Umar, ramai sahabat waktu tu mimpi jumpa Sayyidina Umar. Dia tanya, "Hei Umar, apa yang Mawa'is Usfuriyah?" Dalam kitab Mawa'is Usfuriyah. Jadi sahabat lain tanya, "Hei Umar, apa yang Allah Ta'ala perbuat bagi kamu?" Katanya Sayyidina Umar, "Allah Ta'ala ampunkan segala dosaku. Allah Ta'ala mengangkat ke darjat kedudukan aku di sisi dia." Jadi sahabat tanya, "Hei Umar, dengan amal apa yang kamu buat sampai begini kamu dapat kedudukan di sisi Allah Ta'ala? Amal apa? Adakah dengan zuhud kamu? Adakah dengan adil kamu pada memerintahkan rakyat waktu tu? Adakah dengan amal ibadat yang mana?" Sayyidina Umar kata, satu. Hak Allah Ta'ala ni nak jadikan asbabnya, iaitu satu ketika aku melihat ke ada kanak-kanak dia main ke seekor burung, maka aku bimbang takut kanak-kanak itu menyebabkan burung itu terbunuh, maka dia minta daripada kanak-kanak itu untuk dibebaskan burung tadi. Maka dengan amalan ini, rasa kasih pada seekor burung, maka Allah Ta'ala hapuskan segala silap-silap aku dan Allah Ta'ala angkat ke darjat aku. Patut sahabat tu ya, tidak masuk syurga dengan rahmat Tuhan. Ada dah. Biar faham situ habis. Qala al-muallif, segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Apa maksud seru sekalian alam? Yakni yang memerintah ke sekalian alam. Segala puji. Puji Allah Ta'ala kepada orang-orang soleh, kepada para anbiya. Puji kita kepada sama-sama kita. Puji kita kepada Allah. Dan Allah memuji diri dia sendiri. Itu semua milik bagi Allah. Segala puji bagi Tuhan, seru sekalian alam. Apa maksud alam? Tanda pada kata alam, yakni ma siwallah. Benda selain daripada Allah itu dia panggil alam. Dipanggilkan alam, dipanggilkan makhluk, dipanggilkan hawadis, samalah tu. Dipanggilkan alam kenapa? Kerana alamat bagi adanya Allah. Sebab tu kita mengaji tadi kepada maqam musyahadah. Memandai kepada makhluk, mata hatinya terpandang dengan kewujudan Allah, kesempurnaan Allah, af'alullah. Ni
belajar sifat 20 kitab ni kena naik tangga tinggi sikit ni. Nanti kita tengok di bahagian belakang tu dia akan sebut. Dengan kita beriman Allah Ta'ala tu wujud, dengan kita beriman Allah Ta'ala tu kudrah iradah, apa tindakan yang perlu kita laksanakan. Bukan semata-mata iman saja. Dengan puji-puji jadi dipanggil alam, dipanggil makhluk. Kenapa? Makhluk kerana dia dijadikan. Maka Allah Ta'ala dipanggil Khaliq. Allah dipanggil Khaliq. Dipanggilkan juga Hawadis. Hadisun, Hawadis. Kenapa dipanggil Hawadis? Kerana dia baru ada. Lawan bagi Qadim, hadis baru. Qadim sedia. Cuma Hawadis kita dah sebut. Hawadis lebih umum daripada makhluk. Kerana Hawadis tu kena kepada benda yang ada dan benda yang difahami, yang dipanggil dengan amrun i'tibari. Benda yang ada dan benda yang amrun i'tibari. Seperti kita kata, tutup pagar. Amrun i'tibari. Seperti kita kata kitab. Sifat pada kitab tu ada. Bentuk pada kitab tu hanya kita faham sahaja. Bentuk yang ada pada kitab itu dipanggil amru i'tibari, benda yang difaham sahaja. Bukan benda yang jenis wujudi. Itu hawadis. Hawadis lebih umum daripada makhluk. Dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, nikmat Allah, dan menarik akan kelebihan kurniaannya, kurniaan Allah. Jadi dengan kita memuji Allah Ta'ala ni, yang melengkapi akan segala nikmatnya, nikmat Allah, dan menarik akan kelebihan kurnianya, kurnia Allah. Itu dia panggil puji, syukur. Dengan puji, dengan syukur ni, dia ada dua kelebihan. Puji dan syukur ni dia ada dua kelebihan. Mana kelebihan yang pertama? Iaitu mengekalkan nikmat. Kelebihan pada puji Allah, kelebihan mensyukur ke Allah ni, ada dua kelebihan besar di sana. Yang pertama, mengekalkan nikmat. Nikmat yang ada di kita dapat dikekal. Seperti mana nikmat iman yang Allah Ta'ala letak pada kita, kita puji, kita syukur, maka kekal iman tu. Kelebihan pada puji dan syukur ni dua. Yang pertama, mengekalkan nikmat. Yang kedua, menambahkan nikmat. Di sini dia kata, dan menarik akan kelebihan kurniaannya, kurniaan Allah. Sebab puji, sebab syukur. Seperti mana datang pada nas, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur pada aku tambahkan nikmat kepada kamu. Jadi dengan puji Allah, syukur pada Allah, menarikkan kelebihan kurniaan Allah Ta'ala. Kalau macam kita dapat buat ibadat, di antara kurnia Allah Ta'ala bertambah di atas kita mana? Antaranya dapat istiqamah dalam ibadat kita. Ni macam kita belajar, boleh istiqamah hingga kita tu mengkhatam ke pengajian. Istiqamah. Istiqamah tu besar. Al-istiqamatu khairu min alfil karamah. Istiqamah tetap di dalam satu-satu ibadat, satu-satu amalan lebih baik daripada 1000 karamah. Sebab tu di dalam hadis Nabi kata apa? Khairul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Selebih-lebih amalan di sisi Allah Ta'ala ialah amalan yang berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit tetapi dengan sebab berterusan lebih di sisi Allah Ta'ala. Ini ibadat Tuhan suka.
dan selawat yang paling lengkap dan kesejahteraan yang paling sempurna ke atas penghulu kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia panggil badal. Ganti pada kata penghulu kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian keluarganya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Iaitu terbahagi kepada 3. Pada tempat doa kena kepada seluruh orang beriman. Keluarga Nabi pada bab doa seluruh orang yang beriman. Pada kata bab doa. Dalam bab doa bila kita doa kepada keluarga Nabi kena kepada seluruh orang beriman. Walau kana asian, walaupun orang tu orang yang fasik, orang yang buat dosa. Boleh. Seluruh orang yang beriman walaupun orang tu orang yang berbuat dosa. Kalau bab doa. Ada pun pada bab apa? Bab puji. Bab puji pula kena kepada siapa? Kena kepada seluruh orang beriman yang bertakwa sahaja. Boleh. Kalau bab doa kena kepada seluruh orang yang beriman walaupun asian, orang yang berbuat dosa. Kalau bab puji kena kepada seluruh orang beriman yang bertakwa. Boleh? Boleh Adam? Boleh? Bab doa seluruh orang beriman walaupun buat dosa. Bab puji seluruh orang beriman yang bertakwa saja. Itu keluarga Nabi. Yang ketiga, jenis yang ketiga dipanggil keluarga Nabi juga pada bab zakat. Bab zakat keluarga Nabi di atas mazhab kita Syafi'i kena kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib sahaja. Bab zakat keluarga Nabi itu terkena kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib sahaja. Bani Hashim dan Bani Muttalib sahaja. Jadi Nabi kita ni mari ikut keturunan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan bin Abdul Manaf. Adapun Imam Syafi'i mari ikut keturunan Abdul Muttalib. Jadi Abdul Manaf tu dia ada berapa orang anak? 4. 2 hak beriman, 2 hak daripada jalur yang bertakwa pada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Teruja ni. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Hashim. Imam Syafi'i daripada Bani Muttalib. Boleh. Pandangan Imam Malik keluarga Nabi itu terkena kepada Bani Hashim saja. Bani Muttalib tak. Pada pandangan Malikinya. Pada bab zakat. Pada bab zakat kita mazhab Syafi'i ini 2, Bani Hashim, Bani Muttalib. Jadi Abdul Manaf tadi itu dia ada anak nama Hashim dan daripada jaluran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ada daripada Abdul Muttalib. Hashim tu ada anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni lain daripada Abdul Muttalib Nabi. Abdul Muttalib pada Imam Syafi'i ini pak saudara bagi Abdul Muttalib bagi datuk Nabi. Naufal dan Abdul Syams, 4 orang. Naufal, Abdul Syams, Bani Muttalib, Abdul Muttalib dan Hashim. Dan sahabatnya sesal. Jadi bab keluarga Nabi ada berapa jenis? 3. Dan sahabatnya. Sahabat Nabi mana? Sahabat Nabi setiap mereka yang bertemu. Setiap mereka yang sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi,
dan mati dalam iman. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh bertemu sezaman, beriman, mati dalam iman. Satu lagi di atas muka dunia. Jadi terkeluarlah Nabi Isa alaihissalam. Dia tak dipanggil ke sahabat. Jadi seperti Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang besar. Seorang tabi'in yang mana dia tak sempat bertemu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi pesan pada Sayyidina Umar, Nabi pesan Sayyidina Ali pada sahabat, minta doa dengan Uwais Al-Qarni. Boleh. Sahabat dengan tabi'in mana besar? Darjat sahabat lah. Apatah lagi sahabat al-mubasysyirin bil jannah, yang dijamin dengan syurga. Dan sahabat dipanggil khalifah. Tentulah mereka lebih. Tetapi kenapa suruh minta doa dengan Uwais Al-Qarni? Tu Nabi nak mengajar ke ketinggian martabat Uwais tu satu, dan nak mengajar kepada kita orang yang lebih boleh minta daripada orang yang kurang. Martabat tinggi Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, tapi suruh minta juga doa daripada Uwais Al-Qarni tadi. Tu sahabat dia tak kisah pun. Macam kita ni jatuh martabat, tak kena suruh anak murid berdoa untuk kita. Kita lah berdoa pada anak murid, barulah martabat babo. Sudah rosak di situ. Tak ada nilai jadi babo, tak ada nilai jadi tok guru, tak ada nilai jadi ustaz, kiai sebagainya lah. Sebab apa? Rosak hak dalam. Susah. Benda tu susah. Sebab tu Nabi SAW mari nak mengajar kita kepada orang yang mendidik dan orang yang dididik. Dua-dua Nabi mari ajar. Mana? Bila sahabat berdiri, Nabi suruh duduk. Sahabat ni dia kena berdiri hormat ke Nabi SAW. Lagu Nabi SAW mengajar ke orang tu bila dia tu ketua bagi masyarakat, guru bagi masyarakat, jangan harap kepada orang tu bangun hormat pada dia. Dua-dua tu dia ajar. Sahabat mengajar, adab kena begini. Nabi ajar, adabnya jaga ke hati. Seperti itulah guru kita Syekh Sa'ad Jawiz rahimahullahu ta'ala, muhaddisin, orang yang alim dalam bidang hadis dan sebagainya di Al-Azhar tu, ilmu-ilmu yang lain. Bila kita bangun berdiri kepadanya, dia minta semua duduk. Dia tak say kepada orang bangun berdiri kepada dia. Ini bukan benda yang boleh dibuat, tetapi benda ini mestilah daripada suhbah, daripada dia tu duduk berdamping diri dengan guru-guru dia. Maka kita nak mendapatkan benda begini pun, mesti kita ni ada berdamping dengan guru-guru kita yang mendapat nur bersambung-sambung sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya ada pun nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hamba-Nya, hamba Allah, ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Islam ni apa dalam kitab Faridah sebut? Benda luaran. Islam tu benda hak luaran. Iman benda hak dalaman. Iman ni benda hak dalaman. Sebab itulah ada juga pandangan yang menyatakan selamatnya Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada azab. Ada pandangan. Kalau kita tahu hak pandangan kebiasaannya, Abu Talib ni di dalam azab juga, dan seringan-ringan azab, kerana dia banyak membantu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak mengucap kalimah syahadah. Tapi ada setengah pandangan kata selamat juga daripada azab, kerana dia ada iman kepada Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia tak ucap kalimah syahadah tu. Jadi di atas muka dunia kita memperlakukan seseorang bila tak
tak mengaku di dalam hati, hukum dengan kufur lah. Tetapi akhirat walaupun mengucap kalimah syahadah berapa kali sekalipun, dalamnya tak ada iman, tak selamat juga di hari akhirat. Ini kita ni. Macam mana kita keimanan pada Allah Ta'ala tu, masing-masing lah yang tahunya. Ingat di sana adanya nama golongan munafik, iaitu percaya zahir, ingkar pada batin. Zahir percaya pada Allah, percaya pada Rasulullah, tetapi batinnya tidak percaya. Dengan keduanya iman Islam itulah Tuhan Azza wa Jalla menjadikannya sebagai sebab memasukkan seseorang ke dalam syurga. Sebab boleh saja Allah Ta'ala nak memasukkan orang tak beriman dalam syurga pun boleh. Nak sana dia ampun ke orang ni, masuk ke dalam syurga juga, tak ada masalah. Cuma Allah Ta'ala memperlakukan sebab beriman, janji Allah masuk dalam syurga. Sebab kafir masuk dalam neraka. Sebab itulah kita belajar, Allah Ta'ala nak memasukkan orang beriman dalam neraka pun boleh. Boleh. Pada asal harus zati, mustahil aridi. Allah memasukkan orang beriman ke dalam neraka harus zati. Tanda min. Allah memasukkan orang beriman ke dalam neraka harus zati. Apa maksud harus zati? Pada hukum asalnya boleh. Sebab Allah Ta'ala punya kuasa. Harus zati, memasuk orang beriman ke dalam neraka, orang kafir ke dalam syurga. Harus. Zati itu maksudnya asal. Tetapi menilik kepada janjian Allah, maka mustahil. Mustahil memasukkan orang beriman ke dalam neraka. Kerana tilik kepada janji Allah, dia jadi mustahil. Dia panggil mustahil apa? Aridi. Mustahil aridi ni maksudnya mustahil yang baru kedatangan, hukum tak ada. Disebab tilik kepada janji Allah. Maksudnya kalau Allah Ta'ala tak berjanji nak masuk dalam neraka ke syurga, ikut Allah. Sebab kita makhluk Allah, syurga neraka pun hak Tuhan cipta, ke Allah. Ni di satu juga ni. Ni benar-benar poin-poin kita nak berjelaskan kepada masyarakat ni. Ada setengah kata, Allah Ta'ala ni buat zalim. Buat zalim. Kenapa Allah Ta'ala buat zalim? Allah Ta'ala buat orang ni beriman, dimasukkan orang ni pada syurga. Allah Ta'ala buat orang ni kafir, dimasukkan orang ni pada neraka. Ni orang universiti ni cakap gini ni. Tak faham juga. Saya pun universiti juga, jadi boleh kata lah, nak kata dengan saya universiti juga. Tak salah dah. Kalau orang lain kata, kata kau orang you, tak, saya pun you juga. Ada tak salah. Moga tak betul ni ada di mana-mana. Tak betul ni ada di mana-mana. Kurang ni ada di mana-mana. Tak kira orang you ke, orang pondok ke, orang di mana-mana saja, ada saja kurang. Jadi dia kata tak adil kalau begitu. Macam mana kita nak jawab ni? Sepatut orang bila dah pergi mengaji jauh-jauh, mengaji pada peringkat tinggi, dialah akan mengajar masyarakat agama. Tapi dia nak rosakkan agama masyarakat. Macam mana? Jadi masyarakat nak berharap siapa ni? Nak bergantung harap pada siapa ni? Inilah kita kata masing-masing kena ada penekanan pada agama. Syarat utama. Mungkin kita ni dalam bidang politik kita boleh buat syarat. Yang mana nak jadi ahli parlimen ke, wakil rakyat ke, penghulu kampung ke, ketua masyarakat ke, paling tidak dia kena reti basic agama ahli sunnah ni. Bayangin je lah.
Moga saya boleh pakai speaker ni ya, bukan speaker parlimen saya guna. Bayangnya orang di sana lah boleh ambil benda ni letak di sana. Nih, tak boleh latih kecuali ada kelayakan macam tauliah lah. Tauliah, jangan tauliah. Nah, awak belajar di mana ada kelayakan nak mengajar orang ni? Sama nak jadi ketua masyarakat, awak ada kelayakan agama apa dengan masyarakat? Saya jahil fardu ain, saya Quran pun tak pandai. Okey, awak lulus jadi pemimpin masyarakat. Itu masyarakat mana nak dibentuk? Masyarakat mana nak dibentuk? Satu tegurai lah. Satu tegurai. Macam mana masyarakat nak dibentuk? Orang atas tu tak memahami agama. Kalau tak memahami agama, kalau minat dengan agama, tak apa dah. Baik, sesat situ. Ia kata Tuhan tak adil, dia kata kalau buat begitu. Satu ketika Nabi Musa AS ni mari tanya Tuhan, ya Allah, bagaimana orang ni iman dia masuk syurga, orang ni kafir masuk neraka? Nak wipeh. Allah Ta'ala suruh tanah ke satu tanaman gandum. Tanah. Bila tanah tadi dapat hasil. Bila dapat hasil, Nabi Musa pun ambil apa? Ambil gandum, syair sajalah. Adapun hapah dia, itu dibakar. Kau makan juga. Tak ada orang makan benda tu. Maka Allah Ta'ala tanya Nabi Musa AS, hey Musa, kenapa itu kamu ambil untuk makan? Dan satu lagi kamu buang dan kamu bakar. Ya Allah, benda ni saja boleh buat makan, benda ni tak boleh buat makan. Tengok. Dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri kita, kita faham benda ni dapat makan, benda ni tak boleh buat makan. Benda ni dapat dijadikan perabot, benda ni kena dijadikan arang, kayu dan sebagainya. Maka itu ilmu yang ada pada kita, ilmu yang ada pada Allah. Dia lebih mengetahui kerana dia yang menciptakan makhluk. Boleh? Baik, sekarang satu soalan lagi. Dia soalan begini tak perlu jawab, kita tanya balik. Dalam penceritaan satu-satu cerita orang buat movie ke drama ke. Di sana ada hero, ada penjahat, ada watak sampingnya. Ada ke tak mana-mana orang iktiraf, orang bangkit, apalah pengarah filem ni buat orang ni jadi jahat, sialah ke dia. Lepas tu macam mana? Buat semua jadi hero lah. Begitu ke adik? Nak tanya jadi cerita, kau kalau semua jadi hero. Boleh kenal kau seseorang tu hero kalau tak ada penjahat? Boleh kenal kau watak utama kalau tak ada watak sampingnya? Boleh kenal kau sihat kalau tak ada sakit? Boleh kenal kau tak warna itu hitam putih kalau tidak ada kepelbagaian warna? Jadi jawab kata Allah Ta'ala tu mengetahui. Jadi orang-orang sebegini tak perlu nak jawab dengan Al-Quran, tak perlu nak jawab dengan hadis, kerana mereka ni pun ada dah kerosakan iman tu. Kalau buat mari Al-Quran hadis pun tetap tak terima. Kemudian apa tindakan kita yang boleh kita lakukan? Datangkan hujah dengan hujah di atas mereka. Hatu burhanakum. Mereka datangkan hujah mereka, kita datangkan hujah kita. Itu saja kemampuan di kita. Lepas tu siapa dia nak berhujah sekarang? Inilah tugas kita, kena kadir ke ahli-ahli yang dapat menjaga ke agama. Kena ada orang khusus yang menjaga ke agama ni. Kena ada perkadiran tu. Dan tempat-tempat pengajian agama beginilah sepatutnya diberikan perhatian yang kuat. Kerana kita faham agama, kita hidup di atas muka dunia sebagai khalifah, bukan sekadar nak menjaga ekonomi. Apa? Ibu bapa di rumah pun sama. Jangan mengambil berat di atas anak-anak dengan akademik sahaja. Ini kerosakan pertama akidah umat Islam ni daripada rumah lagi. Ibu bapa tak ada menekan kepada agama. Kelas fardu ain kalau kata ustaz dia tu, buat kelas berapa? Kena bayar. Bayar. Ikhlas. Misal. Kalau kelas-kelas ekmek kau berapa? Murahnya patut mahal sikit lagi.
Nak tanya kalau kita bayar kepada guru-guru hok mengajar matematik ko sains ko, adakah itu membuktikan guru tu dia ikhlas? Bolehkah kita kata begitu? Kok ikhlas ni kalau mengajar agama, kalau mengajar akademik tak perlu ikhlas. Jadi doktor tak perlu ikhlas. Bayar doktor. Oh, doktor ni tak ikhlas apa yang ambil duit. Ada ayat gitu. Dah tak ada apa-apa ke ustaz ni ayat begitu. Apa? Dia nak menjatuhkan orang-orang ahli agama dengan cara begitu. Nak menjatuhkan orang-orang agama. Bukan kata nak mari seka baik dok. Tidak gitu. Tu usaha orang tarikh barat tu berjaya. Berjaya lah tu. Ia masuk ni. Jadi anak tak kenal Tuhan pun tak apa. Kalau anak SPM boleh 1A, nanti siap kena marah. Kenapa boleh 1A? Tuition habis banyak dah, beribu dah ayah habiskan duit. Kerosakan pertama masyarakat ialah daripada keluarga. Ibu bapa tu sendiri tak ambil berat di anak-anak. Tak payah salah ke orang lain. Bapa. Ambil tanggungjawab semula, kesedaran semula kita ibu bapa ni. Dengan keduanya, itulah Tuhan Azza wa Jalla menjadikan dia sebagai sebab. Sebab tu ada dulu ni sahabat-sahabat kita ni, kita buat kelas di sekolah dulu. Seorang ustaz mari mengajar, buat kelas pengajian kitab. Ingat lagi kitab pedoman solat berjemaah. Panggil ustaz mengajar datang ke sekolah, ke asrama. Bayar dia berapa? RM3. Pelajar kata berapa? Allah mahanya 3 nah kitab. Maaf deh. Awak belajar buku-buku lain tu berapa ria bayar? 20 ria je. 20 ria je. Hak ni 3 ria nah. Awak reti tak matematik? Ngaji sekolah. Tapi teruk pada budak tadika. Kenapa dia anggap RM3 tu mahal? Kerana pada masyarakat tadi tu dah hakis dah nilai besarnya agama. Kitab tu jadi RM3 mahal. Buku akademik mengaji 20, 30, 300 pun murah. Hati nak salah ke siapa? Dengan keduanya itulah Tuhan Azza wa Jalla menjadikannya sebagai sebab memasukkan seseorang ke dalam syurga dengan kekal abadi di dalamnya syurga. Allahumma ja'alna minhum. Dan selamat daripada api neraka dengan taat pada Allah Ta'ala. Maka wajiblah atas tiap-tiap yang mukallaf. Mukallaf siapa? Mereka yang diberatkan ke atasnya hukuman syarak. Man kullifa bihukmi syar'i. Mereka yang diberatkan ke atasnya hukum syarak, dipanggilkan dengan mukallaf. Diberat atasnya hukum syarak. Maka wajiblah atas tiap-tiap yang mukallaf, iaitu orang yang akil. Ini syarat pada jadi mukallaf. Yang pertama dia tu orang yang berakal. Kalau orang gila tak panggil mukallaf. Sebab tu tutup aurat atas orang yang berakal. Orang gila ada ke tak tuntutan menutup aurat? Tak dituntut. Sebab itulah seeloknya kita sangka baik. Bagi orang yang tak menutup aurat, kita sangka baik, kata mungkin dia tak ada akal. Boleh? Kita sangka baik tu. Kita sangka baik, mungkin dia tak ada akal, biarlah. Kalau kita sangka jahat, apalah dia tak taat pada Allah. Tu kita tak baik tu sangka begitu pada orang. Kita sangka baik. Allah kasihannya tu tak tutup aurat tu tak Allah. Ramainya orang gila di sini, masya-Allah, siannya mereka. Tu kita sangka baik tu. Bukan sangka jahat. Kita sangka baiklah pada orang, masya-Allah. Mudah-mudahan dia jadi sioman kembali. Tututan kepada orang yang akil dan orang yang balik ni sampai umur. Budak-budak tak ada tuntutan. Tetapi tuntutan di atas ibu bapa mengajarkan anak dia dengan agama, dengan solat,
itu tuntutan atas ibu bapa. Ketika umur anak berapa tahun? 7 tahun. 10 tahun kena rotan dah. Di rumah tak ada rotan. Tak rotan. Nabi suruh rotan, tak solat umur 10 tahun. Di rumah tak ada rotan. Itu macam mana nak didik? Belajar hadis belaka kita. Kita sangka baiklah. Mungkin kata tak ada hak meninggalkan semaya. Tapi sebenarnya rotan tu ada bukan untuk kita nak rotan, tetapi rotan tu ada sebagai nak menakutkan. InsyaAllah ada rotan pas ni warden kita. Nak menakutkan, bukan nak rotan orang. Jangan rotan. Masuk bala polis. Masuk bala polis zaman learning ni. Bukan mudah-mudah. Dan balik ia mengetahui segala rukun Islam wajib sebagaimana yang tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Kerana ia boleh membawa kepada bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tanda garis elok-elok di sini. Jadi amalkan iman, mengetahuikan rukun iman, mengetahuikan rukun Islam serta beramal boleh membawa kepada bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dengan mengamalkan amal-amal keduanya, iman dan Islam, yang tergantung dengan pengetahuan yang tersebut itu. Habislah di situ. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Mana 2 kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap 2 kalimah syahadah di atas orang yang baru memeluk agama Islam. Situlah rukun Islam. InsyaAllah kita sambung tengah hari esok pula. Wallahu a'lam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min ibadikal mukhlisin wa ja'alna min awlaikas salihin. Allahumma la tuhyina fi ghaflah wa la ta'khuzna an ghirah wa ja'al akhir kalamina qawla la ilaha illallah. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin wal mujahidin fi Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah.